Saya baru saja selesai membaca sebuah buku mengenai kelestarian alam dan apa yang menarik perhatian saya ialah alga, hidupan yang bersaiz kecil tetapi dapat digunakan sebagai bahan api alternatif. Menurut Farah Izana dalam artikel yang diterbitkan oleh Institusi Antarabangsa Aquakultur dan Sains Akuatik, alga bermanfaat dalam bidang kelestarian alam, makanan, farmasi dan tenaga. Menarik bukan? Penggunaan alga atau lumut sebagai bahan api alternatif dilihat mampu mengurangkan gas rumah hijau dan pembakaran api fosil yang berterusan. Untuk itu, tidak hairanlah Sarawak menghasilkan tenaga baharu sebagai jalan alternatif menerusi penggunaan alga sebagai bahan api penerbangan mampat ataupun SAF bagi mengatasi masalah pencemaran udara yang semakin meruncing dewasa ini. Untuk mengetahui lagi lebih lanjut tentang alga, hari ini kami mengunjungi Sarawak Biodiversity Centre. Di sini, kita akan berjumpa dengan dua orang pegawai penyelidik SBC iaitu Cik Harni dan Cik Nisa. Jom kita mendengar penerangan oleh Cik Harni tentang sejarah penternakan alga di SBC. Masa tu adalah we plan to collect microalgae from Sarawak lah, across the Sarawak. So ada 3 phase during the collaboration lah. The first phase is more on pergi outside and then do sample collection, and then we bring back to the lab and then do isolation, purification, selection, everything, and then select the one that can survive inside the lab and then letak dalam library lah, which we call microalgae library. Menurut beliau lagi, penanaman alga mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen untuk memelihara alam sekitar yang kini semakin terjejas. Biojisim alga juga boleh dihasilkan menjadi produk berkualiti tinggi dan yang paling penting, mampu menghasilkan bahan api penerbangan mampan ataupun SAF. Petronas Research Sendirian Berhad dan SEDC Energy Sendirian Berhad, iaitu anak syarikat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, bekerjasama dalam penghasilan bahan api alternatif ini, termasuk pembiakan alga, penghasilan biojisim alga dan ekstraksi minyak mentah alga. Sekarang kita berada di Makmal Penyelidikan Alga. Di makmal ini, para penyelidik akan menganalisis jenis mikroalga yang digunakan dalam pelbagai bidang iaitu bahan api penerbangan, suplemen, kosmetik dan makanan ternak. Terdapat 3 kaedah pembiakan alga iaitu penternakan menggunakan tangki, proses fotobioreaktor dan penternakan di dalam kolam. Jadi, bagaimanakah bahan api penerbangan mampan berasaskan alga dihasilkan? Proses pertama ialah proses pertumbuhan dan pembiakan alga supaya kita boleh mengetahui biojisim alga yang mencukupi untuk penghasilan minyak alga. Alga akan disemai menggunakan 1 hingga 3 kilogram benih alga mengikut saiz tangki dan akan dicampurkan menggunakan air laut dan kemudiannya dimasukkan ke dalam tangki. Kawasan ini dinamakan experimental plot di mana alga dibiarkan sebelum dipindah ke plot yang lebih besar. Proses kedua ialah proses penuaian biojisim alga iaitu kita mengumpulkan biojisim alga dengan mengurangkan kandungan air. Tempoh matang bagi alga mengambil masa sekurang-kurangnya 2 hingga 5 minggu. Proses ketiga adalah perawatan alga di mana kita melemahkan dinding sel alga supaya kita boleh mengekstrak minyaknya dengan senang. Manakala proses keempat ialah proses mengekstrak minyak dari biojisim alga dengan bahan pelarut. Proses terakhir adalah apabila minyak alga akan dicampurkan dengan minyak kapal terbang sedia ada sekaligus menjadi bahan api penerbangan mampan sama seperti penghasilan biodiesel. Sesungguhnya, setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan terutamanya dalam pembangunan sektor tenaga hijau dan boleh diperbaharui memerlukan tenaga kerja dan kepakaran untuk merealisasikannya. Sehubungan itu, kerajaan juga komited mengurangkan jejak karbon negara dengan mensasarkan sifar jejak karbon menjelang 2050. Sekian saja untuk episod khas kali ini. Saya Khaira melaporkan diri untuk Test TV PSS.